Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Buat masa ini saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai Dr. Lee Standard Revision, bahagian ulangan berasaskan 38 Days Grammar Challenge, berasaskan cabaran tata bahasa ataupun grammar 38 hari. Jadi ini ulangan, ini bukan sesuatu yang baru. Dan saya hanya mengulangi buku ini. Jadi buku ini ramai daripada kamu telah membeli, dan saya percaya sudah habis juga buat latihan-latihan semua. Dan di dalam buku ini ada 38 bab yang mesti kamu tahu. Sebab ke-38 bab ini adalah empat tiang rumah kamu yang merupakan asas untuk membina rumah kamu. Jadi jikalau tidak ada 38 bab ini, maka rumah ini akan roboh, akan rebah. Sebab itu saya telah fikir dan saya telah membuat analisa bahawa saya sepatutnya bukan setakat mengajar buku ini sahaja, tetapi mengulangi semua topik di sini. Sebab ke-38 topik ini akan mengikut kamu sampai ke tahap tertinggi. Maksud saya, setiap tahap yang kamu sampai, contoh kamu sudah sampai ke tahap 2, 3, 4, 5, 6 ataupun 7, kamu mesti membuat 38 bab ini mesti akan muncul dalam setiap tahap. Sebab ini merupakan asas yang mesti kamu tahu. Dan soalannya memang semakin mencabar, semakin susah. Tetapi mesti belajar conjunctions, prepositions. Pelajar sampai SPM, dari sekolah rendah sampai SPM masih belajar prepositions, conjunctions, collective nouns, verbs, adverbs, adjectives. Jadi buku ini semua 38 bab yang harus kamu tahu sampai ke tahap tertinggi memang dalam buku ini. Jadi ada ramai yang membeli buku ini. Dan seperti saya sebut tadi, ada ramai yang sudah habis buku ini. Dan masa saya menjual buku ini kepada kamu, saya selalu berfikir, jikalau saya tidak mengajar di YouTube, maka pelajar akan sesat. Mereka akan saya takut mereka tinggalkan separuh jalan, tidak habiskan. Sebab itu setiap hari saya pastikan saya memuat naik video dan mengajar setiap soalan dalam buku ini. Setiap soalan, dan buat penerangan mengapa jawapan sedemikian, apakah jawapan yang tepat. Dan sudah habis kerja itu, tugas saya belum habis. Sebab walaupun saya sudah habis mengajar buku ini, saya berasa pelajar sepatutnya membuat ulang kaji. Sebab tanpa ulang kaji, kita hanya buat satu kali, satu pusingan. Adakah kita betul-betul boleh pandai hanya buat satu kali? Tidak. Mungkin mesti buat 4-5 kali. Terutama yang asas tidak berapa kukuh. Sebab itu kali ini saya membuat keputusan mengajar sekali lagi 38 bab yang terdapat dalam buku ini. Yang saya membuat ulang kaji adalah topik, bukan soalan di dalam. Sebab apa yang kamu lihat di sini tidak sama dengan soalan di dalam buku ini. Jadi jikalau dulu kamu membeli buku ini dan sekarang mengikuti kursus saya, kursus baru ini, maka kamu berada dalam pusingan kedua, kali kedua, mengulang kaji semua. Jadi saya rasa
alangkah baiknya kamu boleh buat 2 pusingan. Oke. So kali ini kaedah pengajaran saya berlainan daripada kaedah pertama. Sebab kaedah pertama saya hanya tumpukan perhatian kepada buku ini sahaja. Saya setiap kali saya membuat naik video, saya hanya tumpukan, saya mesti ajar setiap soalan dalam buku ini. Seperti di sekolah, guru terpaksa mengejar, bab ini mesti habis, bab ini mesti habis, ini mesti habis, ini mesti habis. Begitu juga saya. Tetapi kali ini berlainan, sebab kali ini kita tidak ada buku. Ini semua di papan. Apa yang kamu lihat di papan juga. Tidak ada buku. Jadi tidak ada buku, maka saya pun tidak rasa begitu tertekan. Tidak payah menghabiskan apa-apa. Lebih rileks. Dan kaedah saya pun berlainan. So setiap kali saya mulakan kursus, saya akan membuat pembetulan. Yang ini pembetulan berasaskan bab yang sebelum ini, video yang baru habis. Apabila saya sudah habis membuat pembetulan, maka saya akan mengajar bab yang baru atau bahagian yang baru. Selepas mengajar bahagian yang baru penerangannya, maka saya beri kerja rumah. Seperti hari ini, video yang baru saya akan mula dari sini. Video yang baru, pembetulan. Habis pembetulan saya akan mengajar sesuatu. Lepas saya mengajar, saya beri kerja rumah. Jadi secara tidak langsung subscriber saya, viewer saya, penonton saya akan berasa lebih mempunyai motivasi, lebih minat, sebab ada peluang untuk melibatkan diri dalam program ini. Okey, dan mengalu-alukan video yang baru, sebab ingin tahu adakah saya betul seperti ini, adakah saya akan dapat semua betul. Tunggu video. So saya sendiri pun begitu juga. Jadi berasa seperti ada minat dan ada motivasi, sebab sendiri terlibat dalam program ini. Okey. So ini kerja rumah yang lalu. Seperti kamu tahu, kita di bab yang mengajar definite and indefinite articles. So definite di sini, definite article ialah the. Jadi indefinite articles ialah ataupun an. Maksudnya satu, and maksudnya satu juga. Satu apa? Satu orang, binatang, benda dan tempat. Tetapi jikalau sebutannya bermula dengan vokal, vokal maksudnya A, E, I, O, U, maka kita gunakan N. Untuk sebutan A, E, I, O, U yang kita panggil vokal. Tetapi kalau dia bukan A, E, I, O, U, kita gunakan E. Untuk orang, binatang, benda dan tempat. Yang kita bermaksud satu. Jadi contohnya satu senapang atau satu pistol, maka a gun. An ox, a watch. An ice cream, a hen. An umbrella, a spoon. An arrow, a mouse. A flower, a jar. An eagle. Jadi untuk sebutan A, E, I, O, U yang saya garis dengan biru, kamu gunakan N untuk bermaksud satu. Jadi an eagle maksudnya seekor burung helang. Tetapi kalau dia bukan, sebutannya bukan A, E, I, O, U, kita panggil dia konsonan. Konsonan maksudnya bahasa Melayu kita panggil konsonan, tetapi English consonant. So yang bukan A, E, I, O, U. Contoh B, C, E, D, F, G. Okey, itu semua dipanggil English consonants. Bahasa Melayu konsonan. Jadi inilah, tengoklah kamu dapat berapa betul. Untuk hari ini kita belajar definite article. Definite article artinya the. Kita gunakan the untuk 4 situasi. Situasi yang pertama,
kita gunakan the untuk menceritakan one of a kind. Maksudnya dalam dunia ini hanya satu jenis. Contoh, the sky, the moon, the sun, hanya satu di dunia. The world, the sea, the stars, hanya satu. Jadi kita gunakan the. Or when we speak of the same thing, again, kita sebut orang, binatang, benda, dan tempat. Untuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Hanya kali pertama kita gunakan a. Kali kedua kita sebut orang, binatang, benda, atau tempat. Yang sama, a tukar ke the, atau n tukar ke the. So he has a car. Kali pertama sebut kereta ini. Kali kedua kita sebut balik kereta ini, a menjadi the. The car is new. Before mountain ranges, rivers, and oceans. Sebelum kita tulis mountain ranges, banjaran gunung, ataupun sungai, ataupun lautan, maka kita gunakan the. Contoh, the Crocker Range, banjaran Crocker. The Rejang River, sungai Rejang, the. The Atlantic Ocean, lautan Atlantic, gunakan the juga. Nombor 4, kita gunakan the untuk superlative. Superlative maksudnya tahap tertinggi. Contoh, tinggi, tall, lebih tinggi daripada, bandingan antara dua orang, taller than, the tallest. The tallest maksudnya tertinggi, tahap yang paling tinggi. Maka kalau ada est, hadapan kita mesti tulis the. Atau the most beautiful woman. Contohnya cantik, beautiful. Lebih cantik daripada, more beautiful than. Paling cantik, the most beautiful. Jadi paling, the most. Mesti ada the di sini. Oke? Jadi setakat ini sahaja. Ini kerja rumah kamu. Oke? Kamu mesti buat ini di rumah. Buat sendiri. Atau bincang dengan sesiapa. Tidak apa juga. Lepas itu, pada video yang baru saya akan mula dari sini. Saya akan buat pembetulan dengan kamu. Saya akan terangkan mengapa jawaban sedemikian. Lepas itu saya akan memberi kamu buat latihan ataupun bab-bab yang baru. Kemudian beri kerja rumah lagi. Saya rasa begitu cara paling baik untuk kamu mendalami bahasa Inggris dari segi grammar dan meningkatkan kemahuan kamu sendiri juga. Ini cara yang baik, mesti selalu praktis. Oke? So, ini dia. Sekarang saya ingin share dengan kamu semua, berkongsi dengan kamu semua, what is happening now? Apa sedang berlaku sekarang? Jadi pada 9 hari bulan November hingga 14 Disember saya telah mengendalikan kursus online grammar. Tetapi soalannya tidak sama dengan soalan yang terdapat di dalam buku ini dan tidak sama dengan apa yang kamu lihat di papan. Dalam kursus online saya buat berasaskan topik-topik ini semua 38, tetapi soalannya semua campur. 38 bahagian grammar itu saya semua campur dalam satu latihan. Dan kami dalam kelas kami buat perbincangan. Saya suruh mereka satu-satu membaca dengan kuat supaya sebutan mereka betul. Lepas itu mereka bertanya-tanya soalan sama ada berkenaan dengan latihan ataupun tidak, dan saya sedia menjawab. Dan saya rasa mereka sangat berminat, mereka bermotivasi, bersemangat, mereka sangat suka, gembira, saya pun begitu juga. So kursus ini sudah tamat 14 hari bulan Desember. Nah sekarang saya sedang membuat rancangan untuk membuka kelas baru, online kelas untuk penulisan, percakapan, dan grammar. Jadi jikalau kamu berminat untuk menyertai kelas online saya, maka WhatsApp kepada saya 019-7878-299. WhatsApp kepada saya dan mendapat detail-detail. Jikalau kamu tidak ingin menyertai kursus online, boleh juga menonton
YouTube channel saya pun gembira juga. Kadang-kadang pelajar suka menyertai kelas online kah, kelas berhadapan dengan guru kah, sebab ada gerakan, ada aktiviti dan boleh berinteraksi dengan guru. Oke, jikalau kamu suka menonton video sahaja dan buat sendiri, saya pun gembira juga, saya pun suka juga. Oke, jadi sekian, terima kasih. Sila like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang baru. Selamat tinggal.